Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Subhanallah, walhamdulillah. Assalamualaikum semua. Kita tunggu kehadiran yang berbahagia tuan speaker kita ke dalam talian kita pada pagi ini. Tunggu sebentar ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Subhanallah, walhamdulillah,
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sudah menggunakan. Boleh?
sudah ada 27 di sini, mungkin akan menerima lagi kemasukan peserta yang lain, juga fasilitator pesara yang lain, insyaAllah. Saya mulakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati, penceramah kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Anas Ibrahim. Seterusnya yang berbahagia para fasilitator, barisan fasilitator, AJK untuk online yang penuh competition, dan semestinya yang diraikan para peserta, adik-adik ya, para peserta yang hebat-hebat ni. Saya tengok pun gambar-gambar kat sini semuanya meriah-meriah ya, cantik and handsome. Para peserta online yang penuh competition dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan saya harap semuanya sudah bersarapan ya, dan harap pun Dr. Anas pun sudah bersarapan, insya-Allah. Semoga bertenaga pagi ini, insya-Allah. Baik, saya difahamkan ini adalah webinar yang pertama untuk online Young Preneur Competition. Insya-Allah saya mendoakan dan saya percaya apabila kita merapatkan diri kita dengan majlis ilmu, Allah akan mengangkat darjat kita, insya-Allah, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang bermaksud supaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat, insya-Allah. Ribuan malaikat akan mendoakan kita, dan saya juga mendoakan supaya bakal-bakal entrepreneur yang berjaya akan terus menimba ilmu dan semoga dimanfaatkan, kerana orang yang bermanfaat itu adalah orang yang terbaik. Baik, hari ini penceramah kita, insya-Allah, saya perkenalkan sedikit latar belakang Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Anas Ibrahim, merupakan pensyarah kanan aksis, latar belakang pendidikan, ijazah sarjana muda syariah daripada Universiti Al-Azhar Mesir, manakala manakala master dan PhD daripada USM Pulau Pinang. Betul ya Ustaz ya, Doktor? Ya, betul. Dalam bidang muamalat, kekhususan dalam bidang muamalat. Juga pengarah urusan Kinanah Travel, sebuah company pelancongan, umrah, ziarah dan sebagainya. InsyaAllah orang yang tepat untuk menyampaikan tajuk webinar kita yang pertama ini, iaitu ciri-ciri usahawan Islam di zaman milenial. Sebelum tu, saya ingin menarik ya, walaupun dah terlambat sikit, saya ingin menarik perhatian adik-adik ya, para peserta yang bakal menjadi entrepreneur. Betapa pentingnya asas kita untuk membezakan kita sebagai entrepreneur Islam, Muslim dan juga entrepreneur yang non-Muslim. Ini kerana kita mengimbas kembali, kita throwback semula ke belakang figura hebat dalam bidang entrepreneur, perniagaan. Selain Nabi Muhammad SAW, kita juga ada Abdurrahman bin Auf, ya, di mana Abdurrahman bin Auf strategi pemasaran dalam perniagaan. Abdurrahman bin Auf dikabarkan pernah satu hari Abdurrahman bin Auf pernah dapat berjaya menjual 100 ekor unta, Masya Allah, dalam satu hari. Dan strategi pemasaran ini yang mungkin boleh diadaptasikan oleh bakal entrepreneur kita pada hari ini, dan mungkin Dr. Anas boleh terangkan lebih lanjut dari sudut profit, bagaimana ciri-ciri keusahawan Islam itu supaya kita sentiasa terjaga dalam landasan Islam itu sendiri. Tanpa buang masa, saya menjemput penceramah kita pada hari ini, insya-Allah, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Anas. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Farah, Puan moderator, Puan pengurusi kita pada hari ini, dan para pensyarah, para
para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعفة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. أيها المستمعون الكرام اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita mengadakan sedikit majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita menambah keberkatan dalam kehidupan kita. Dan kita ingin melihat kepada tajuk. Sebelum kita nak pergi ke tajuk ni, kita nak sembang dulu. Sembang ni sembang pengalaman. Rata-rata bila ustaz telefon tanya, kamu ni memang kita kata yang masuk dalam program ni adalah pelajar. Jadi ustaz pun pernah mengambil pelajar. Telah orang kata apa? Telah menempuh zaman. Bila tempuh sebagai seorang pelajar ni, kita dapat rasa bagaimana kehidupan pelajar. Ustaz tak boleh nak cakap guna mic, nak cakap nak guna apa? Nak guna ni, dia tak boleh, dia jadi bengang telinga. Okey. Jadi pengalaman lah sedikit sebanyak. Nak jadi kita nak jadi seorang usahawan ni, dia mesti ada pengalaman dia. Di pengalaman ni dapat kita kongsikan. Ustaz ni mula-mula niaga start daripada pelajar lagi. Daripada belajar lagi kita dah berniaga dah. Sebab kita berniaga ni bukan tujuan apa. Kita berniaga, kita nak bantu dari segi sudut kewangan kita. Dan masa yang sama, kita masih lagi kekalkan sebagai kita sebagai status pelajar. Kelas kita pergi, kemudian apa yang perlu dilakukan kita buat. Kenapa? Kita masih lagi sebagai seorang pelajar. Walau bagaimanapun, kita ada side income supaya apa? Dapat bantu dari segi sudut kewangan. Ustaz merantau jauh sampai ke Mesir. Duduk di sana, faham-faham lah. Kita nak pakai kewangan kita kan, nak guna duit ni. Mula-mula belajar ni, belajar jual, top up. Dia top up. Untung tak banyak mana, tapi boleh lah. Jual top up. Top up ni pula untuk void. Satu aplikasi yang digunakan. Dulu tak ada macam kita ni, jangan zaman canggih ni, tak ada telefon boleh buat video call pun semua tak ada. Telefon. Kemudian kena pergi pula di sisi. Pergi di pusat komputer tu pula dengan Arab di belakang, busy bukan main. Jual buat ni. Bolehlah untung 5 genai apa semua, bolehlah. Buat jual kuih. Duduk luar negara, orang nak makan kuih tradisional Melayu, buat jual karipah. Kita pun jual, buat. Waktu sebelum nak pergi ke study ni, ulang kaji ni, hantar delivery, hantar dulu kuih-kuih orang tempah ni. Buat. Lepas tu pula, maju sikit. Jual pula, kurma lah apa semua. Pergi dengan Arab ni, naik Chevrolet, naik orang kata apa, Hilux ni. Sampai ke kampung pedalaman Arab, kutip buah kurma. Hantar tauzek pula, agih kepada setiap universiti di Mesir ni. Macam-macam. Dan akhir sekali, bila dah kata apa, kita kata, tengok ni untung sikit, barulah sampai kepada buat perniagaan jual tiket kapal terbang. Budak-budak Mesir nak balik. Kita ambil. Kita bila jadi seorang usahawan ni, kita kena
tahu bagaimana nak grab ataupun nak curi peluang ni. Kalau kita tak dapat curi peluang, maka kita akan ketinggalan. Kita tengok situasi sekarang ni, apa diperlukan? Oleh ketika tu pelajar mesin ni nak balik Malaysia. Bila mereka nak balik Malaysia, mereka nak kena pakai kapal terbang. Dia tak boleh balik guna kenderaan. Nak balik guna kenderaan tak sampai. Kapal terbang 10 jam, 12 jam baru sampai. Jadi kita pun tengok, mereka nak berkomunikasi dengan Arab, takut. Takut ditipu dan sebagainya. Jadi perantaraan kita mengambil peluang ini supaya apa? Kita mendapat sedikit keuntungan sebagai contoh. Jadi negalah duit tiket. Habis bila duit tiket tu adik-adik buat pula travel. Buat umrah, bawa sudah mesti pergi ke Turki, macam-macam. Masuk Syirah, Lubnan pun semua masuk. Dan sebagainya. Kerana apa? Bila kita nampak perniagaan ini, dia salah satu daripada cabang rezeki. Dan Nabi SAW menyebut, dalam satu hadis Nabi SAW dalam mafhumnya, perniagaan yang paling berkat adalah perniagaan yang diusahakan dengan tangannya. Nabi Muhammad bagi contoh seperti Nabi Daud alaihissalam mengusahakan besi dengan tangannya. Macam tu juga kita usahakan perniagaan kita ni dengan kudrat kita. Kita tidak minta-minta, kita usaha, kita berserah pada Allah Ta'ala. Dan inilah kita melihat bahawa dengan keusahaan kita ini, kita berusaha ini, dan kita bertawakal pada Allah Ta'ala, akhirnya kita akan dapat natijah. Jadi bila perniagaan ni Ustaz mula daripada 2028 sampailah ke sebelum masuk ke UiTM ni, dapat bantu keluarga, dapat bantu adik-beradik, dapat buat rumah. Ini satu benda apa yang lihat daripada perniagaan ini hasilnya. Sebenarnya kalau kita usaha daripada sekarang, bukan maksud kita terlambat dah. Kita masih lagi belajar. Belajar bagaimana kita nak teruskan perniagaan kita sebagai establish dan akhirnya mampu untuk memberikan satu yang bermanfaat kepada kita. Jadi insya-Allah, dia sebut ciri-ciri usahawan ini. Kita faham bahawa dalam keadaan hari ini, rata-rata bila Ustaz tanya ada yang buat, Ustaz pun telefon lah, yang bawah anak buah Ustaz ni. Ada yang buat jual bukan coko ni, yang koko tu, yang coklat tu. Ada yang buat sebagai apa? Hadiah untuk diberikan. Bagus. Satu, kita tak kisah apa sekalipun perniagaan, yang penting perniagaan tersebut adalah perniagaan yang dihalalkan. Bila sebut sebagai ciri ni, Ustaz nak bahagi kepada dua benda. Dua kita kata ciri-ciri Muslim ni yang berjaya ni, dia mesti kena ada dua elemen ni, duniawi dan ukhrawi. Dia tak boleh setakat berjaya dunia sahaja, dia akan gagal di akhirat, tak nak. Kita nak berjaya dunia dan juga akhirat. Kalau kejayaan dunia dan akhirat inilah kita nak dapat satu benda yang disebut dalam Al-Quran, fawzul azimah. Kita nak dapat satu kejayaan fawzul azimah, satu kejayaan yang besar. Kita dah berjaya dah. Sebagai usahawan kita dah berjaya dah, kita dapat target dah. Okey, sale kita hari bulan ni dapat 10,000 contohnya. Dapat setahun kita sudah dapat lebih kurang 100,000 ataupun 1 juta. Kita berjaya. Tapi kita nak dapat satu fawzan azimah, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam Islam ni dia tak pernah larang. Dalam Islam ni tak pernah larang umat dia nak buat apa buat. Nak jadi seorang usahawan, nak jadi seorang kita kata petukang, dia tak salah. Kenapa? Ini adalah salah satu daripada usaha manusia untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita digalakkan. Sahabat ni dulu ni, dia duduk dalam masjid. Maka orang beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu kumpulan sahabat ni, dia tak mau bekerja, dia tak mau kahwin, dia tak mau berbuka puasa. Dia nak jadi orang yang paling baik. Maka Nabi suruh ambil jumpa mereka ni. Nabi kata aku pun berkahwin. Nabi juga bekerja. Nabi juga seorang pedagang dulu ni. Nabi juga seorang bawa barang, jadi seorang pelabur. Ini Nabi. Nabi juga berpuasa dan juga berbuka. Walaupun Nabi ni maksum, tapi Nabi buat juga seperti mana manusia biasa. Maksudnya apa? Kita kena ada usaha. Okey? Baik, kita nak ambil ciri dunia ni dulu. Kita nak ambil dunia dan kemudian kita nak ambil ciri akhirat. Bila sebut ciri dunia ini, perniagaan ni yang pertama sekali
kita highlightkan adalah mesti dia ni adalah patuh kepada syariat. Kita nak berniaga, pastikan benda ni halal. Kita tidak boleh berniaga benda ni ada syubhah, ada benda yang diharamkan, dia tak boleh. Nampak macam untung. Dia nampak macam untung. Kita macam contoh kita terlibat ini, nampak macam untung riba ni. Tapi dia tak menguntungkan. Dia merosakkan ekonomi. Dia menindas orang yang lemah. Ni kata kita apa? Dunia ni dia nampak seolah-olah menguntungkan. Buat pub. Ada satu kita kata buat pub. Buat pub dengan buat satu restoran yang sediakan makanan halal. Masuk dalam pub, harga air tin ni daripada RM2 jadi RM15. Untung tak? Untung. Nampak macam untung. Tapi perniagaan yang mana berunsurkan haram ni dia takkan kekal. Yang kata ni, berunsurkan haram ni tak kekal. Berniaga apa sekalipun, hatta dia ni bukan Islam sekalipun, kalau dia berniaga dadah ke apa semua, satu hari dia akan kena tangkap. Segala hartanya akan disita. Jadi kalau kita nak jadi seorang ciri Muslim yang berjaya ini, pastikan perniagaan kita ni adalah perniagaan yang patuh kepada syariah. Kita jadi seorang pereka passion, kita nak jual baju. Kita jual baju yang boleh menutup aurat wanita dan lelaki. Contoh, supaya apa? Sekurang-kurangnya pakai daripada hasil kita jual ni. Sebab apa? Kita sebagai peniaga ni, kita bagi satu perkhidmatan. Kita nak khidmat pada mereka. Mereka ni pelanggan ni memerlukan perkhidmatan kita. Jadi kita berikan perkhidmatan yang baik, sekurang-kurangnya kita mengharap pahala dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan barulah kita akan dapat keberkatan dalam rezeki yang kita perolehi. Yang keduanya pula, kita nak amal sifat ni. Dalam kita nak berniaga ni, dia kena ada sifat Nabi ni. Nabi dah tunjuk, dah pamerkan bagaimana sifat dia. Kamu ni sebagai seorang usahawan, kamu kena ada sifat yang pertama adalah amanah. Sifat amanah, jujur. Bila kita berniaga ni, okey, contoh, orang dah back in duit kat kita. Kita ni, bila kita berniaga amanah ni, customer dia akan percaya pada kita. Dia akan repeat order lagi. Sebab apa? Dia tahu bahawa kita tak pernah tipu. Ustaz jual tiket. Harga tiket kadang-kadang cecah RM10,000, RM20,000, RM60,000, RM100,000. Orang masuk duit kita RM60,000. Kita kata, sebab apa? Atas kepercayaan. Mula-mula dia beli tiket satu, RM2,000. RM2,000 besar. Bukan kecil, besar. Berani tak orang masuk, orang back in duit pada kita, dengan dia tak percaya pada kita. Orang takkan berani. Tapi kita letakkan kepercayaan. Bagaimana? Kita imagekan diri kita. Kita tunjulkan apa kerja yang kita buat, kita detailkan. Okey, contoh dia masuk, dia beli tiket pada kita. Tiket flight ni, kita boleh booking dia. Kita pun hantar, guna booking. Kita sebut sebagai itinerary. Letak nama dia, kita dah booking siap dalam sistem, scan dia bayar macam ni. Kita akan print terus tiket dia. Jadi, bila dia telefon, bila kita amanah ni, kita buat kerja dengan amanah. Bila saja dia telefon, kita orang angkat pick up. Sebab apa? Supaya menghilangkan keraguan dia. Dia menghilangkan keraguan. Orang bila bagi duit pada kita ni, dia akan risau. Sebab apa? Dia sudah bagi. Dia punya apa? Dia punya pertukaran dia. Sedangkan barang dia belum dapat lagi. Dia akan ada kerisauan. Bila kita jujur ni, dia akan percaya. Kita akan trust. Kena trust. Kalau kata, okey, minta maaf lah, tiket yang booking semalam tercancel. Disebabkan kamu bayar lambat. Harga naik macam ni. Bila dia atas kesilapan customer, kita jujur dengan dia, akhirnya dia akan akui dan dia akan bayar juga. Sebab apa? Kita amanah. Tapi kalau kita tak amanah, kita tak booking langsung, kita tak buat pun, kita hanya kata cakap ke mulut sahaja. Lalu, bila jadi macam ni, kita tak cek betul-betul harga, tiba-tiba harga meningkat, kita dah pusing pola, akhirnya tekan tuit. Dan orang tak akan percaya dah. Rupanya, syarikat ni dia penipu kita ni. Macam pernah dengar tak? Berapa ramai orang sangkut di lapangan terbang untuk nak buat umrah. Pasal Ustaz fokus pada bidang ni, bidang travel ni. Kalau bidang travel ni memang seronok. Travel ni memang seronok, kita boleh jalan free. Orang kita bawa dalam masa yang sama, kita boleh jalan free. Pernah dengar tak? Orang pergi umrah, tiba-tiba tersangkut di airport. Pernah. Telefon pengurus
Pernah dengar. Saya pernah juga. Doktor Farah pernah kena skema ni? Pernah. Tak lepas imigrasi. Allah. Allahu Akbar. Macam mana perasaan kita? Telefon tanya macam mana ni tiket flight ni? Flight tak ni? Sat saya tengah duk booking ni. Sat dia kata tengah duk booking. Mana boleh tengah duk booking sedangkan kita dah janji dah nak naik kapal terbang pagi ni. Sepatutnya kena buat sebelum tu lagi. Lepas tu kata, minta maaf lah, ada syarikat lain yang beli, kita terpaksa kena tidur semalam dulu di hotel. Tidur semalam di hotel, dinilai. Kemudian telefon pula hari kedua pula macam tu. Akhirnya dia kata apa, minta maaf, semua flight tak nak. Sedangkan dia tak bayar pun. Tiket, tak booking pun hotel-hotel yang ada di Mekah. Rupanya dia ni penipu. Dia letakkan package yang murah dan sebagainya. Berbelit-belit. Orang yang macam ni, dia takkan berjaya. Yang keduanya pula, dia kena bijaksana. Nabi ni orang yang bijaksana. Dia berniaga. Yang pertama, Nabi ni jujur. Dan Nabi juga bijaksana. Kita juga bijaksana. Bagaimana strategi kita dalam perniagaan? Kalau orang semua pakai jual bunga, takkan kita nak jual bunga lagi? Contoh. Mungkin kita akan jual bunga, tapi bunga yang berbeza. Bunga yang berbeza. Macam Ustaz, kita ada package. Contoh, kita hari ni semua orang jual package umrah. Kalau kita bijaksana, takkan okey semua syarikat jual package umrah. Kita kena buat package umrah yang ada ziarah para ulama di Mekah. Dia ada perbezaannya. Okey, kita beritahu pada kita punya customer kita, insya-Allah pergi yang saya ni dalam masa yang sama kita ziarah Mekah, kita juga ziarah para ulama yang ada di sana. Kita minta pendapat mereka, minta orang kata apa, ijazah dan sebagainya, sanad dan sebagainya. Mereka pun tengok ada perbezaan dia. Jadi kebijaksanaan inilah kadang-kadang akan meningkatkan kita punya pendapatan dalam keusahawanan yang kita uruskan. Tapi kalau kita masih lagi tak boleh nak fikir benda tersebut, masih dalam kotak lagi, kita kena fikir di luar kotak. Orang yang berjaya ni, dia buat di luar kotak. Dia tengok, hari ni sesi masalah apa? Orang tidak boleh keluar daripada rumah. Jadi kita kena buat apa? Kita buat sistem delivery. Sistem delivery ni di Mesir dah buat dah. Orang dulu ni, zaman sebelum kita kata Ustaz balik tengok ada Grab, Food Panda apa semua ni. Mesir dah ada dah sistem delivery ni. Dan sistem ni berjaya di sana. Rupanya kita baru terima benda ni. Tapi kita terima secara komersial. Kita buat secara komersial. Ada satu badan yang menguruskan. Dan akhirnya hari ini perniagaan tanpa perlu kerja yang keras. Perniagaan hari ini siapa yang bijaksana, siapa yang cerdik, dia dapat mengauk keuntungan tanpa dia bekerja keras. Syarikat Grab, dia tak perlu bawa taksi dia untuk pergi mengambil customer, tapi orang lain yang buat kerja untuk dia. Ini orang yang bijaksana. Jadi kita kena jadi orang yang bijaksana dalam perniagaan kita. Yang ketiganya, Nabi SAW ni amanah, fatanah, kemudian sifat Nabi sidik, amanah, fatanah, sidik, kemudian jujur lah. Amanah ni jujur juga. Amanah, tabligh, fatanah dengan betul tak? Sidik. Jujur lah, kita benar. Benar buat apa pun kena benar. Okey? Dia ambil sifat Nabi. Dan tabligh ni juga. Nabi, sifat tabligh Nabi menyampaikan. Nabi ni dia menyampaikan. Jadi kalau kita buat benda ni, kita jangan segan nak sampaikan. Wa'imah sekalipun jadi saudara kita. Kadang-kadang dia tahu kita ni buat package. Dia tahu kita ni berniaga. Tapi kita segan. Allah, adik-beradik takkan kita nak cerita aku, kita segan. Segan ni lah yang jadi kita ni tak berjaya. Orang kita jumpa, bila kita jumpa orang, kita jumpa orang. Jumpa kita sembang-sembang dalam bar, sembang-sembang di kedai-kedai kopi. Orang tanya, buat apa? Saya berniaga. Saya berniaga. Dia tak cerita dia berniaga apa. Kadang-kadang orang nak benda tu. Dia tak, saya ni buat satu perusahaan, saya buat apa? Saya buat coklat saya buat ni, saya buat sendiri. Tak ada kita nak masuk bahan-bahan kimia yang boleh merosakkan badan. Dengan tabligh, dengan menyampaikan, inilah kadang-kadang orang terpengaruh. Dan penyampaian, bila kita kata antara kejayaan perniagaan yang kita buat ni adalah dari mulut ke mulut. Terus dia kata syarikat travel ni yang Kinanah ni, contohlah yang Ustaz punya ni,
Ni tak buat dah lah, pasal kita jangan kerja di sini. Tapi nak bagi tahu, oh syarikat ni dia punya package dia, pergi di Mesir ni 10 hari, termasuk pindah ke Sinai lah apa semua. Jarah ulama, orang cerita. Duduk di hotel pula, hotel yang memang betul dijanjikan di Malaysia, tak pernah tipu. Jadi orang percaya. Kalau kita tengok iklan ni, kita kata 50-50 ni. Tapi daripada mulut ke mulut ni, dia kadang-kadang boleh sampai 80 ke 90. Macam tu juga kita tanya, ni pergi travel dengan siapa ni? Pergi umrah dengan siapa ni? Dia beritahu pergi umrah dengan syarikat, nama apa? Syarikat Andalusia. Syarikat Andalusia dia bagi best dengan baju, dengan beg dan sebagainya. Sungguhkah kita pun bertanya package tu? Daripada mulut tabligh ni. Kita nak ambil sifat Nabi. Dalam masa yang sama kita cuba nak adaptasikan dengan apa? Dengan perniagaan kita. Okey, sebab cerita pasal dunia. Cerita ni pasal dunia. Dan ada juga dengan amanah, bijaksana, suatanah, sedik dan juga tabligh ni dalam bab ukhrawi ada. Tapi kita nak tengok, Nabi dah meninggalkan sifat-sifat ni, sebenarnya kita boleh buat duniawi dan juga ukhrawi. Baik, seterusnya, dalam kita nak jadi ciri seorang Muslim ni, kita kena ada tekun dan fokus. Dia berniaga ni kadang-kadang betul, kita boleh buat macam-macam perniagaan. Ustaz dulu waktu nak daftar syarikat ni, kita buh macam-macam, berniaga kayu, berniaga keng, berniaga nak buat alat perubatan lah, macam-macam nak berniaga. Kita buh ni dekat 10 sampai kawan yang register kita ni pun tanya, hang nak berniaga apa ni? Sampai semua nak berniaga, kata sewa nak berniaga, buat kemah nak berniaga, catering pun nak buat. Kita kata, dia pun pening, yang pengurus SSM ni, dia pun pening. Dia kata, kamu ni nak berniaga apa? Sampai semua nak bubuh. Kata, saya bubuh je, kata, takut-takut esok nak bubuh pula payah. Kata gitu lah kat pegawai yang menguruskan pendaftaran syarikat ni. Kita kata, takut saya nanti nak bubuh pula. Dia makan masa pula. Nak kena pergi pula SSM, nak kena beratok pula, COVID semua, susah. So, kita kata, buh segera, buh macam-macam. Apa terintahan kepala otak ni, sebelum adik-adik nak pergi daftar SSM, senaraikan dulu apa yang boleh buat, potensi yang boleh buat. Catering boleh buat, kanopi pun boleh buat, usahak kereta sewa pun boleh buat. Buh tak apa, bubuh. Tapi kita fokus. Mereka, okey, kalau contoh kita fokus sebagai suka buat hadiah ni, hari ni orang nak serve untuk bagi hadiah ni, dia tak ada masa. Dia boleh curi peluang, okey, kita sayang sangat kat bini kita pun nak bagi hadiah kat dia. Tak perlu dah kita nak bukit-bukit bunga, tak perlu dah. Kita boleh order kat dia boleh hantar. Kita fokus bagian dan kemudian kita kena tekun. Selalu kita update apa yang kita buat. Ini akan mempengaruhi kita punya pelanggan kita. Kalau kita tak mempengaruhi dengan cara kita mengiklankan, kita tekun iklan ni. Tekun iklan ni maksudnya dia ada masa ada iklan ni. Dia kena ada masa iklan ni. Kalau kerap sangat iklan pun orang tak mau tengok juga. Ni sampai satu hari ni sampai penuh wall ni. Orang kata syarikat ni. Tengok macam Yusuf Tayyub. Orang tahu kata dia Yusuf Tayyub, tapi waktu bila? Waktu ketika bulan Ramadan dia akan promosikan dia punya barang dia. Ini syarikat yang besar. Dia ada strategi dia. Dia tekun juga buat periklanan, tapi dalam kita apa? Dalam tempoh yang tertentu. Jadi kalau kita buat satu benda ni, kita akan update. Okey, pagi, waktu pagi. Satgi ni orang 10 malam lagi. Waktu orang nak bila pagi kita update ni, satgi mungkin tengah hari orang rehat, orang tengok kita di Facebook. Nampak dah kita punya iklan. Satgi pula malam satgi, orang nak duduk atas katil sebelum nak tidur ni, orang pegang handset dulu. Satgi malam kita post pula sekali lagi kita punya iklan kita. Kita kena ada ketekunan dan juga fokus bidang apa yang kita nak buat. Kalau travel kita buat okey, bidang travel. Kita fokus dalam bidang travel. Barulah kita akan boleh orang kata apa? Boleh menuju kejayaan. Tapi kalau kita sudah banyak staff, kita sudah banyak kaki tangan, okey. Tapi kepala kita seorang nak fikirkan benda tu, dia susah. Itu sebab hari ni bila sudah ada manager, dia akan ada juga dia punya apa? Pengurus-pengurusnya. Okey, pengurus pelancongan dalaman,
inbound, sekali ada pula outbound, sekali pula ada ticketing contoh dalam bidang bab travel ni. Okey, kemudian dia pula dia kena belajar benda yang baru. Nak jadi seorang usahawan ni, kita kadang-kadang kita duk tengok, tak apalah, cukuplah dekat ni. Tak boleh. Bila Ustaz tengok hari ni, dulu kita berniaga, okey, kita boleh dapat customer daripada internet kita. Maksudnya daripada kawan-kawan di internet ni. Dengan kita mengiklankan kita punya jualan kita apa semua, orang boleh beli melalui kita. Tapi hari ni teknologi yang ada, tak perlu cari kita lah. Dia akan cari melalui internet. Dia ada satu sistem dah. Ustaz tak ingat. Banyak sistem yang jual tiket, banyak sistem yang jual package travel. Tak perlu dah berurusan dengan kita ni. Macam hari ni kedai-kedai kan, kedai-kedai. Orang tak pergi dah ke kedai sukan, orang tak pergi dah ke kedai handphone. Kedai handphone hari ni ramai dah seperti dulu. Tak ramai dah. Orang akan beli melalui internet. Dan ketika itulah kita kena belajar satu benda yang baru. Kalau kita masih lagi takut yang sama, kita kekalkan, okey, saya nak cara offline lah. Maksudnya tak ada online ni. Kita akan ketinggalan. Macam mana Nokia, dia tidak boleh terima kemajuan dari segi sudut telefon smartphone hari ini. Dia nak kekalkan benda yang lama. Akhirnya apa yang berlaku? Satu syarikat yang besar sekalipun dia gagal. Kenapa? Kita kena terima satu benda yang baru. Dalam perniagaan ni, dia pernah perlu ciri-ciri Muslim ni yang kita kata duniawi ini, dia kena belajar benda yang baru. Kita kena terima pembaharuan ini, kita kena terima sebab kita faham bahawa dunia adalah hawadis, benda baru. Kalau kita tidak boleh kita akan ketinggalan. Dan bila Ustaz tengok macam tu, keadaan macam tu, apa yang berlaku? Kita akan merosot perniagaan kita. Bila Ustaz tengok, kita kurang iklan, kita kurang promosi, kita tak bercakap, kita tak bangga dengan produk yang kita ada, kemudian kita tak boleh terima pembaharuan ini, dan akhirnya perniagaan kita akan menurun. Perniagaan kita akan menurun. Jadi, ambillah dari segi sudut kita, perniagaan ini, yang pertama kita nak patuh syariah. Ambil konsep Nabi, sifat Nabi SAW itu sebagai apa? Nak majukan usahawan kita, kena ada amanah, siddiq, fatanah dan tabligh. Kena ada benda tersebut, tekun dan fokus, dan kemudian kita kena terima perubahan dalam perniagaan. Dan insya-Allah kita akan berjaya. Orang kata apa? Banikat jari lah. Bahasa kita kata banikat jari. Okey. Ini segi kita kata, ini segi dari segi sudut tersebut sebagai duniawi. Ada persoalan nak tanya? Kita buka pada adik-adik kita yang nak bertanya berkaitan dengan perniagaan ni, ciri-ciri Muslim ni. Kau nak kongsi pengalaman ke, pernah berniaga, tiba-tiba rasa down ke? Berniaga ni adat lah. Ustaz ni pernah berniaga. Pernah buat satu travel ni, bawa travel ni pula. Semua jemaah daripada jemaah pelajar perubatan Iskandaria. Cerita down ni, kita tak rasa pernah down, kita pernah rasa down. Dulu nak pergi umrah ni, memang kita boleh buat, kita boleh bawa, kita bolehlah buat mahram ni, campur-campur ni. Mahram duduk di Malaysia, kemudian pelajar perempuan duduk sana, semua ni perempuan. Mereka nak pergi umrah, kita pun buatlah package untuk mereka. Sedangkan mahram tak ada dengan mereka ni, sebab mereka berkumpulan ramai. Jadi mahram ni, Saudi dia nak syarat kalau nak pergi umrah ni mesti kena ada mahram. Dr. Farah pernah pergi kan, mesti kena ada mahram. Tapi ada yang buat orang tak apa, kita pun tak tahu, baru nak belajar macam tu. Jadi dia pun buatlah, kita pun buat lepas. Visa semua lepas. Selesai. Tiket pun semua beli sana, dan mukah pun kita dah adjust semua cantik dah. Sampai di airport. Ni sampai di airport ni. Sampai di airport kita tak lepas. Sudah. Kita duk ada lebih kurang 24 orang ni. Jadi bila 24 orang ni pula, bila 24 orang ni tak lepas, kita duk fikir dah, bagaimana kita nak bayar pula ganti rugi ni. Nak kena bayar pula, nak bayar pula 24 orang ni. Usaha tu naik pecah, syarikat Saudi,
minta belah ihsan, kontak pula orang di Mekah ni, macam mana kita nak buat ni. Sampailah satu ketika kami duduk di depan Laut Mediterranean. Satu kereta kami ni duduk di depan Laut Mediterranean, bakat bincang hang ada apa? Tanya ada. Aku adalah kamera. Kalau kita tak jadi buat package ni, kita hang kena jual kamera. Kita kena bayar kat depa ni. Kemudian pula tanya pula, apa yang kita ada, kita terpaksa kena buat. Sebab apa? Kita dah janji pada mereka ni, kita dah amanah kan. Kita dah janji dah, kita kena tunaikan. Jadi, bila macam tu, sampailah satu ketika ni, 2-3 hari juga proses sampai masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, nak masuk bulan Ramadan, kami pun tengoklah di skrin ni, di negara Arab ni, dia akan ada 24 jam baca Quran dengan Kaabah ni. Kita Malaysia tak buat, adalah bulan Ramadan dia akan pamerkan. Ataupun dekat-dekat dengan azan. Jadi bila dia buat macam tu, kita pun tengok, Allah rindu, menitih air mata pasal pertama kali nak pergi. Tiba-tiba tak dapat pergi. Jadi tengok Allah menitih air mata ni, tengok Kaabah ni. Ya Allah, doa, ya Allah, mudah-mudahlah kami dapat pergi ni. Pasal semua dah selesai dah, cuma sangkut kat mahram dia perempuan ni. Dia ikut kami lepas, pasal lelaki. Tapi pasal kita bawa mereka ni, terpaksa kita pergi berkumpulah. Jadi Dr. Anas, sampai kami pun pergi lah. Ya saya. kalau saya nak bertanya, Puan Ada Moderator nak tanya? nak tanya. Tak apa Ustaz, kita boleh. je supaya bakal entrepreneur Boleh. lebih faham. Sila. Kita cerita tadi yang tahun ni. Dr. Anas, sebab saya percaya dalam kita nak berniaga ni, kita kena orang kata risk taker, bersedia untuk menanggung risiko. Sebab ada waktu kita untung. Betul dah. Orang pepatah Inggeris ada kata ready to lose some in order to win some. Maksudnya kita ready to lose untuk menanggung risiko. Mungkin Dr. Anas boleh sharekan bila part-part berisiko tersebut. Mungkin ada pengalaman rugi. Kena dahulukan duit kan macam Okey, betul terima kasih kepada okey, baik. Bila tanya berkaitan dengan menanggung risiko ni, betul. Bila kita berniaga ni memang kita akan menanggung risiko. Kadang-kadang kita tak untung. Dan kadang-kadang kita akan rugi. Tapi kita yakinlah bahawa rezeki ni bila kita jujur ni, kita kata tak apa, disebabkan saya kesilapan kita akan tanggung benda ni. Sebagai contoh, waktu pergi ni, yang cerita tadi ni, apa semua, sampai satu ketika Saudi telefon dari Saudi, nak buka puasa ni, Allah bagi kegembiraan, kami dapat pergi. Dah kita dah habis dah kerugian, kita memang rugilah. Pasal apa? Dah terlambat pergi, nak tanggung kos. Memang kita pergi tak ada untung. Tapi kita yakin bahawa dengan kita jujur ni, Allah akan berikan balasan dia. Sampai di Mekah ni, tiba-tiba makcik tanya, ni datang dari mana? Dari Mesir. Nah, duit. Berapa orang ramai ni? Kami bayar 24 orang. Bagi makan ramai-ramai. Tengok. Dalam kita memang, dalam perniagaan ni, kalau kita kata perniagaan jamin keuntungan tu adalah judi ya. Tapi perniagaan dia mesti ada keuntungan dan kerugian. Tapi setiap kali kerugian ini pasti dia akan dibalas dengan kejayaan. Dan Allah Ta'ala ni maha adil. Bila kita buat satu benda yang jujur, walaupun sedikit, walaupun rugi, tapi pasti akan ada keuntungan dia. Pasti akan ada keuntungan. Memang kita tak nampak benda ni. Okey, baik. Ada nak bertanya lagi tak? Jadi kerugian memang ada, tak nafikan. Tapi bila kita jujur buat satu benda, Allah akan campurkan kejayaan dan keberkatan dalam rezeki. Okey. Kalau tak ada persoalan, Ustaz nak sambung ke bahagian ukrawi. Adik-adik ni saya tak nampak muka kita boleh tanya sorang-sorang. Ustaz tengok Ustaz nama. Tengok tanya pun nama pun tak apalah. Bawah anak buah Ustaz siapa dia atas ni? Saya takut terpanggil-panggil, tengok pensyarah juga sebab muka lebih kurang sama. Okey. Siapa yang nak kongsi pengalaman yang pernah berniaga? Syafiz ni pensyarah ke ataupun peserta juga? Syafiz Ahmad. Pelajar lah. Nampak handsome macam dengan pensyarah juga. Ya, saya Ustaz.
pelajar. Ya, Syafiq berniaga apa sekarang ya? Syafiq. Saya berniaga, Sekarang ni buat apa? sekarang saya berniaga untuk apa dia nama, coaching pelajar berkenaan dengan saham dan juga buat Saham. jualan manual book untuk beginner investor lah. Berniaga saham. Cuba tanya Syafiq soalan, Ustaz. Putus-putus Syafiq. Sekali lagi, berniaga untuk apa? Saya berniaga, saya dan tim berniaga putus, untuk putus-putus. Sekejap Allah ya. tak. Putus-putus pula. Okey, tapi orang lain lah yang clear. Siapa yang clear ni? Ustaz tengok kod nama kod sini yang ada ni. Wan Darwish dan Wan Darwisha. Ada Wan dan Darwisha ni? Tak ada. Siapa nak kongsi? Nak kongsi dia punya perniagaan dia. Dia pernah berjaya, dia pernah apa? Down dan sebagainya. Kita kongsi tengok. Solehah boleh? Solehah Abdullah. Ada? Bagai tak buka habis ni. Saya tak seorang-seorang takut. Saya bukan peserta, Doktor. Okey. Allahu Akbar. Tengok macam minta maaf pensyarah. Doktor Soleh, Allah minta maaf. Saya duduk tengok. Tengok macam student tu saya kata tadi ni. Tengok muka macam student. Tengok muka macam pelajar. Tak apa. Maksudnya kita muda lagi tu. Baik. Alhamdulillah. Baik. Minta maaf. Sudah kata silap tu. Sebab campur di antara ni. Okey, baik. Jadi tak apalah, kita teruskan. Lagi siapa nak kongsi? Open mic dan kongsi sama-sama. Okey? Baik, kita sambung. Bila sebut sebagai ciri usahawan Muslim berjaya, saya minta maaf pada pensyarah Wan Solehah. Allahu Akbar. Minta maaf. Maksudnya muda lagi. Baik. Tadi kita tengok Syafiq, kita kata pensyarah, rupanya pelajar. Tak apa. Tapi tanah Syafiq buat coaching untuk investment. Jadi antara perniagaan yang risiko dia low risiko lah. Dia tak perlu invest tapi dia perniagaan yang melalui pengalaman dan juga suara dia. Pengalaman percakapan dia. Baik. Kita masuk dalam ukhrawi. Bila perniagaan ni, dia ni satu cabang daripada dia lah kerja. Tapi sumber rezeki. Bila Allah Ta'ala jadikan manusia ni, maka Allah Ta'ala juga jadikan rezeki untuk dia. Bila matinya manusia, maka tidak ada rezeki. Maksudnya mati manusia ni rezeki dah tidak ada dah. Allah Ta'ala jadikan manusia, summa yumitukum summa Allah Ta'ala jadikan manusia dan kemudian Allah akan berikan rezeki kepada dia. Ayat Quran sebutnya. Jadi yakinlah macam mana sekalipun pasti manusia tu ada rezeki dia. Tapi bila kita kata macam tu, ada benda yang menghalangkan rezeki manusia ni. Ada benda yang menghalangkan rezeki manusia. Tengok satu ketika Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir. Nabi Musa AS dan Nabi Khidir. Nabi Khidir ni dia bina tembok dalam perjalanan ni. Macam mana Nabi Musa nak belajar dengan Nabi Khidir dengan ilmu yang ada, ilmu laduni ni. Ilmu yang tak dapat oleh mana-mana orang pada ketika sebab Nabi Musa kata, aku ni ilmu paling hebat dah. Dan Allah kata, ada lagi manusia yang hebat. Kita belajar macam tu, bila kita jumpa orang yang hebat-hebat ni, kita nak minta pandangan. Kadang jumpa orang hebat ni, kita beri nasihat dan perniagaan dia. Dia pun cerita. Kita jumpa orang ni, kita nak minta. Bukan kita David dia, tengok, aku ni berniaga boleh untung macam ni tak. Dia tak cerita untung dia lagi. Okey. Jadi bila kita jumpa orang ni, kita tawaduk, kita minta ilmu daripada dia. Jadi Nabi Khidir ni, dipendekkan cerita, Nabi Khidir ni, bina tembok di tempat di kampung tersebut. Sedangkan Nabi Musa tanya, apa siapa buat macam ni? Orang dah tak bagi, tak layan kita bagi. Berapa kita nak bagi kat orang ni, kenapa? Maka Nabi Khidir kata beritahu bahawa di bawah tembok ni, di bawah dinding ni ada harta yang ditinggalkan oleh bapa yang soleh. Bapa yang soleh tinggalkan harta ni. Esok dia besar nanti, dia korek dapat harta tu. Jadi orang yang nak mendapatkan kejayaan ni, pergilah ceramah Dr. Azizan ke mana kus-kus berkaitan dengan apa? Perniagaan ni.
Dia pertama sekali dia suruh jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jaga kita hubungan dengan Allah Ta'ala dan nasa cukup rezeki kita. Tak akan miskin. Orang yang jaga hubungan dengan Allah Ta'ala ni tak akan miskin. Kita ketika Datuk Vida sekalipun, Datuk Vida ni, kita tengok dia usahawan, dia cerita dia pernah down. Bukan dia tak pernah jatuh dalam perniagaan, dia pernah jatuh. Tapi dia akan ada satu ruang, satu sudut rumah dia nak beribadat pada Allah Ta'ala. Tu dia, tengok. Orang yang berjaya ni, dia mesti ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Supaya rezeki yang dia dapat ni bukan istidraj. Kita untung ni, kita pernah untung satu hari 30-40 ribu, satu hari 3 ribu, satu hari 3-400. Keuntungan tersebut, kita tak nak jadi itu sebagai istidraj, menjauhkan kita dengan Allah Ta'ala. Dok, Allah, pasal apa lah hari ni Allah tak lebih untung lebih ni. Dia ada part pula, okey. Dia nak bahagi pula untuk 1/3 daripada keuntungan dia ni, aku nak sedekah. Dia letak lah 1/3 ni setiap keuntungan ni, dia sedekah. Itu tuan-tuan tengok, dia tengok, peniaga-peniaga ni, mereka banyak pusat-pusat tahfiz. Mereka ada yayasan, mereka nak bantu. Mereka nampak benda tu. Mereka nampak, bila beritahu bahawa mereka baik dengan Allah Ta'ala, Allah berikan rezeki, mereka bagi pada orang, Allah akan ganda lagi. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kita tidak, bila kita buat kemaksiatan ini, dia akan menghalang rezeki kita. Wa man yattaqillah, dalam surah At-Talaq itu, ayat 1000 dinar, bila kita takwa pada Allah Ta'ala ni, Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Allah berikan kita jalan keluar pada kesusahan kita. Kunci dia apa? Takwa. Kunci dia apa? Itu dah hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Kita ni susah dah, hujung bulan ni bank duk call lah, macam mana kita nak bayar ni. Kita bila meniaga ni, kadang-kadang kita ada berhutang. Tapi kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala, kita secara berdoa. Antara doa dia apa? Wa na'udzubika minal ma'si wal maghram. Kita doa ni selepas tahiyat akhir innaka hamidun majid, kita doa. Doa apa? Ya Allah, jauhilah aku daripada hutang pi hutang. Mereka pun tak ada hutang, mereka semua ada hutang. Tambah-tambah orang yang akan beri barang dia dulu. Kita sebagai kita jual, kemudian kita akan berhutang dengan tuan ni. Dengan pemilik asal ni. Kita nak bayar, kadang-kadang mungkin kita terguna dulu duit tu. Kita nak selesai bayaran ni, mungkin tertonggak dan sebagainya. Bila kita doa pada Allah Ta'ala, kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala, Pak, kawan ni bayar dulu duit dia. Ada aja, kita tak ada aja benda yang boleh kita selesaikan hutang-hutang kita. Allahumma inna na'udzubika minal ma'si wal maghrab. Jauhi daripada masalah hutang piutang ni. Kita susah berdoa pada Allah Ta'ala, kita bangun tahajud merintih pada Allah Ta'ala, perniagaan aku sekian-sekian macam ni, ya Allah murahkan rezeki aku. Bangun pula subuh tuan-tuan, kita buat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Orang buat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ni, dia akan dapat dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya maksud apa? Yang kita duk usaha ni, duk jual macam-macam ni, buat package travel, sagi duk buat jual emas, sagi duk buat apa-apa ni, apa itu? Itu sebahagian daripada dunia saja. Tapi orang yang solat 2 rakaat sebelum subuh, dia akan dapat dunia dan seisinya. Berapa ramai hari ni usahawan kita bangun subuh, buat solat 2 rakaat. Sebelum subuh ni buat solat 2 rakaat. Kadang-kadang kita terlepas. Tapi kalau kita dapat buat benda tu, kita akan rasa pagi tu satu benda yang kelainan dalam hidup kita. Dan tanda ciri yang beriman ni, Allah berikan apa? Kegembiraan dia ketika dia buat ibadah. Kita pun alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, pasal apa? Pagi ni sempat sebelum subuh buat 2 rakaat. Allah akan bagi dunia dan seisi. Allahu akbar. Nah, bagi tahu apa? Nampak kata ukhrawi ni satu benda yang tak mendapat keuntungan. Dia nampak macam tu. Nampak kita buat dunia untung ke dunia ni? Buat akhirat untung ke ni? Ada hubungan dengan Allah Ta'ala, tinggal kemaksiatan, kemudian buat pula solat-solat apa semua. Adakah keuntungan ni? Ada. Kadang-kadang Allah tak bagi dah di dunia. Tak bagi dah di dunia, Allah bagi dah di akhirat. Tapi kalau Allah bagi dah di dunia, dia jadi orang yang bersyukur. Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, dia ada kerajaan dia.
Sehinggalah kerajaan itu daripada kalangan jin pun jadi di bawah kerajaannya. Angin semua menjadi apa? Di bawah kerajaannya. Orang yang hebat. Tapi dia tetap menjadi orang yang syukur. Dia ada juga manusia bila diberikan harta kepada dia jadi Qarun. Qarun ni asalnya miskin. Bila Nabi Musa AS tengok dia, Nabi Musa kata apa? Nak tak aku ajar kepada kamu ni ilmu untuk menempa emas? Dia kata nak lah pasal nak kaya. Saya tengok miskin sangat ni nak lah, siapa tak nak kaya? Cerita man putih tu. Saya tengok tak cerita man putih dengan Caca. Saya tengok tak iklan puasa ni. Balik saya tengok Caca dengan Man Raja Lawak ni. Man tanya dia, hang nak tak kaya? Dia kata tak nak lah kaya, pasal dia pun cukup dah dekat ni. Man tu dia ulang lagi, nak tak kaya? Dia kata tak mau dah kaya, tak apa. Sampai kata dah 3 kali duk tanya nak kaya, dia nak kaya. Dia bagi sekaya, dia kata nak sekaya makan buka besar lagi. Man, Caca ni dia terkenal semua, dia kata. Rupanya dia ingat dia bagi kaya. Tak nak, Dia kata siapa tak nak kaya? Semua orang nak kaya. Jadi Qarun ni dia nak kaya, sebab hidup keadaan miskin. Nabi Sulaiman pun doa pada Allah Ta'ala. Nabi Musa AS doa pada Allah Ta'ala dan kemudian ajar dia untuk menempa emas. Jadi dia kaya raya. Bila jadi kaya, dia lupa dah. Asal ni dia pengikut Musa AS. Tapi dia lupa. Bila dia lupa, datanglah pengikut Musa AS untuk minta zakat pada dia tak nak keluar. Dia kata, aku dah bagi dah pada orang miskin. Dah, kamu tu pinjam. Yang kamu bagi hari ni dah ada pinjaman dan kemudian kamu minta pula interest atau riba. Lalu Allah telah terbalikkan dia, tenggelamkan dia dalam bumi ni. Jadilah tersir Qarun yang dekat Mesir ni. Air pun bau hanyut. Jadi yang pertama sekali adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bangun dah, tengok matahari pun dah tinggi segala dah. Matahari tinggi segala dah. Kita pun solat duha, minta Allah Ta'ala, ya Allah, apa yang ada di bumi turun di bumi ni, keluarkanlah, yang ada di langit turunkanlah. Kita minta merintih pada Allah Ta'ala ni. Kita tak tahu. Allah nak bagi kekayaan yang kita tak tahu. Kadang-kadang mungkin kita kata, waktu kita 20-an ni Allah tak bagi kekayaan. Mungkin ketika umur kita 30-an. Tak rasa umur 30-an, mungkin ketika kita umur 40-an. Ustaz jumpa seorang ni Pak Mat. Seorang Pak Mat ni, orang panggil dia Pak Teh. Pak Teh Lahap. Duduk di belah tikam batu Sungai Petani. Waktu Ustaz jumpa dia ni, pergi ceramah Maulid Rasul. Dia ni duduk rumah PPRT lah. Rumah bini dia nikah 2 orang. Dia duduk rumah PPRT. Rumah yang kerajaan buat ni. Yang kalau belah sini kita tengok rumah yang dibantu kerajaan lah, yang bumbung dia sikat sebelah tepi ya. Lalu bila dia selepas baru ni telefon tanya Pak Mat, duk buat apa lah ni? Dia kata lah ni duk buat jual tanah. Dia kata lah ni duk buat jual tanah. Dulu ni dia duk buat juga, dia buat di tanah, beli tanah dia simpan macam tu. Dia pun buat bendang, ambil upah buat bendang. Baru ni telefon tanya dia, selepas kita lebih kurang dalam 3-4 tahun macam tu, Ustaz jumpa dia ketika 2016. Nah ni 21, 5 tahun macam tu lah, 5 tahun macam tu. Telefon pula, Pak Mat kenal ke saya ni? Allah, kenal Ustaz, saya duduk sini lagi kata. Tanya Pak Mat ni, tanya dia, duk buat apa lah ni? Saya lah ni duk buat jual tanah. Alhamdulillah lah boleh dah 3-4 juta, 3-4 tahun ni. 3-4 juta. Selama saya dah buat 30 tahun bendang ni, dia kata, tak pernah boleh 3-4 juta ni. Buat baru 3 tahun dia buat jual tanah ni. Boleh 3-4 juta. Dan ni Alhamdulillah, rumah yang Ustaz Pir tu ni, dia kata, hari ni dah buat dah. Satu rumah 1.5 million dengan kolam mandi apa semua. Oh, kata dahsyat Pak Mat. Dia kata satu je Ustaz nak pesan. Dia kata satu je. Apa dah? Dulu ni, saya ni orang rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah. Sedekah ni, inilah kita ada kunci dia. Nak berjaya pada hari ni kunci dia. Mungkin Pak Mat ni pun dah tua dah, bukan kata muda, tua dah. Tapi mungkin kita kata ketika umur kita 40-an tak dapat, mungkin 50-an tak dapat, tapi kita dah buat benda tu. Akhirnya mungkin 60-an Allah bagi pada kita. Allah bagi. Mungkin kita kata rezeki itu untuk anak cucu dan sebagainya. Dan kemudiannya pula, kita buat solat duha, minta kepada Allah Ta'ala berikan pada kita rezeki yang tak disangka-sangka.
yang ada di langit turunkan, yang di bumi keluarkan. Allah nak bagi. Allah nak bagi. Mudah je kita deal dengan customer. Kadang-kadang kita WhatsApp customer ni pun orang tanya, kita berniaga online hari ni, kita kena layan. Kita jangan anggap dia tu sebagai, memang kita tak tahu dia nak beli tak beli. Bila dia tanya kita tu, mudah-mudahan itu customer kita. Kita bacalah surah untuk lembutkan hati dia. Kita serah pada Allah Ta'ala, kita ada tawakal. Dalam kita ada tawakal, kita baca inna a'tainakal kautsar sampai habis ayat. Mudah-mudahan dia ni dekat dengan perniagaan yang kita usahakan ni. Dia mudah, Allah Ta'ala nak mudah ni tuan-tuan. Adik-adik, Allah Ta'ala nak mudah nak dapat customer ni, mudah. Ada setengah susah, kita dah bagi dah harga yang paling murah sebab kita kesian ni. Orang kata kita scammer. Firasat orang ni. Kita bagi harga murah ni, orang kata kita scammer. Bagi harga mahal, kita kata makan sikit darah. Dia kata ustaz ni nak pergi haji ke? Kita tak tahu. Kita bagi harga mahal, dia kata apa? Ustaz ni tekan tak nak pergi haji ke? Sebab apa dia bagi harga mahal? Kita bagi Dr. Anas? Semua masih ada talian ataupun talian saya yang tersekat? Ada doktor. Yang doktor rasanya. Dr. Dr. Anas. Anas. Terputus nampaknya. Kita tunggu 30 saat lagi. Allahu Akbar, Allah musta'an. Jadi macam mana Cik Puan Suziani kita? Kita ingin berhenti di sini ataupun kita menunggu Dr. Muhammad Anas? Kita tunggu sekejap Dr. Anas. Alright, boleh. Baik, untuk webinar yang pertama ni, sementara kita tunggu Dr. Anas, saya suka sekali untuk mengambil alih sebentar dan nak menyentuh tentang sifat-sifat Nabi yang Dr. Anas sambil tunggu boleh tak? Mana Dr. Anas? Kita tunggu Dr. Anas, sambil tunggu, saya suka untuk kita petik satu kenyataan daripada Robert Kiyosaki. Saya percaya adik-adik di sini, bakal entrepreneur pun mesti sudah baca buku Robert Kiyosaki. Ada siapa berminat Robert Kiyosaki sini? Antara salah satu kata-kata beliau, change your focus from making money to serving more people. Maksudnya mula-mula kita nak fokus make money supaya kita boleh serve more people. Dia minta kita change, serving more people makes the money come in. Maksudnya kita serve people first. In order to serve people, kita kena jaga segala etik, kena tambah ilmu, macam mana Dr. Anas cakap tadi, kita perkayakan duniawi dan juga ukhrawi kita. Soalan awal waktu, jawab request daripada pelanggan, ini nak serve people ni banyak etik yang perlu kita jaga. Nampaknya Dr. Muhammad Anas sudah berada di talian tapi terkeluar semula. Macam bola pula, terkena kepada tiang gol dan tak jadi masuk. Dr. Anas? Nampaknya mungkin talian Dr. Anas dan internet terganggu. Alright, lepas ni kita pun ada webinar lagi, betul? Ada beberapa siri webinar, saya difahamkan ada digital marketing, ada accounting webinar dan saya mohon sangat supaya para pelajar dapat memanfaatkan dan applykan ilmu-ilmu yang kita perolehi pada hari ini dan juga pada siri yang akan datang. Saya pun sebenarnya sangat suka sebenarnya untuk menimba ilmu berkaitan. Okey, Dr. Anas sudah ada di talian kembali. Okey, silakan. Allahu Akbar. Ujian, ini pun ujian. Jadi bila kita ada risiko ni kita ada backup mah.
Okey, Doktor kita boleh guna. rotate screen. Kalau di saya punya penglihatan saya, appearance saya ni dia Dia- gitu. nak itu ah. Terbaik doktor. Okey. Saya nak kena adjust bilik ni Ustaz. Sekejap ah. Terputus kembali saya fikir. Allah, siapa pula buat rumah ni? Ada Ustaz. Okey, Saya nak boleh. adjust kamera sikit. Okey doktor. Okey, boleh ya? Okey. Okey, minta maaf. Teruskan. Okey, alhamdulillah. Nampak herok sikit lah kamera ni. Sengit sikit lah. Okey, tak apalah. Ala kulli hal. Okey, baik. InsyaAllah. Dalam kita sambung tadi ni. Tengah duk rancak tadi ni, rupa-rupanya ada masalah sikit. Okey, jelas Dr. Farah? Kalau di pendengaran saya Clear tak? sedikit kurang clear. Tapi dia dengar. Clear lah? Tapi Pakai bolehlah mikrofon kot. pemurah je, beli kedai di awal. Allah. Kita pun beli kedai di awal je. Tak apa nak dengar tu minta maaf. Okey, internet ada problem sikit. Internet ada problem, wifi ada problem. Kita guna handphone lah. Guna handphone insya-Allah. Baik, minta maaf itulah benda dunia ni dia tak ada benda yang sempurna. Apa benda dunia pun dia tak ada sempurna. Kita ingat wireless ni dia akan boleh memudahkan manusia, tapi tiba-tiba dia hilang connection. Jadi alhamdulillah. Jadi macam itulah. Yang pertama tadi kita sentuh berkaitan dengan ukhrawi. Kita ulang semula ukhrawi. Kita kata kita jaga hubungan kita dengan Allah Taala. Dan kemudian kita jauhi benda maksiat. Jadi dalam satu kitab, saya nak kongsi satu kitab ni yang ditulis oleh Dr. Husin Shahatah. Dia kata berkaitan dengan keberkatan. Asbabul barakah fil arzaqi. Sebab-sebab keberkatan dalam rezeki kita ni. Dan di antaranya yang kita sebut tadi ni, sebab-sebab keberkatan dalam rezeki ni, di antaranya kita sebut adalah dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia ni berusaha dengan sungguh-sungguh, dia melakukan banyak amal ibadat. Kita tengok satu kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam. Sayyidatina Maryam alaihissalam. Maryam ni anak kepada Ali Imran, anak kepada Imran. Jadi bila Ali Imran ni dalam perut sebelum nak lahirnya Maryam ini, dia dah nazar dah untuk nak bagi anak ni pada agama. Maka dia bagi Maryam ini, Sayyidatina Maryam ini kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian Nabi Zakaria pun jaga dia dan dia duduk dalam mihrab, tempat beribadat. Satu ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk tengok. Tiba-tiba Nabi Zakaria nampak buah yang mana dia di luar musim. Buah ni kadang-kadang kita cerita buah kat Malaysia lah. Lain ni musim buah, kita kata lain ni musim buah plum. Kalau kita pergi tengok kedai-kedai di sekitar Terengganu ni banyak berjual buah plum 3.10. Tiba-tiba mai darian. Kita tengok darian ni mai kat mana ni? Pasal dia lain ni bukan musim darian. Lain ni musim buah plum. Ataupun buah pauh ataupun buah mangga. Lain ni bukan dia. Kita kata lain ni musim tu, bukan musim buah durian. Macam tu juga berlaku ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab tempat ibadat Sayyidatina Maryam. Tanya, ni buah luar musim ni. Dia kata apa? Benda ni mai daripada Allah Ta'ala. Tengok, orang buat ibadat. Dia berserah pada Allah Ta'ala ni bulan-bulan. Tiba Allah Ta'ala berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Berlaku juga ketika mana Allah Sayyidatina Maryam ini nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu
Sayyidatina Maryam ni disuruh oleh Allah, disuruh oleh Allah Taala ni untuk goncangkan pohon tamar. Pohon tamar ni kita pergi tendang tengok. Kita pergi tendang tengok pohon tamar ni, pergi goncang tengok pohon tamar ni. Tak luruh buah dia. Tak nak pohon tamar. Ustaz mana nak ada pohon tamar kat Malaysia ni? Okay, tak apalah. Tengok buah nyok duduk kat tepi pantai ni, ataupun buah kelapa ni, yang duduk ada kat UiTM, tuan-tuan pergi tengok. Adik-adik pergi tendang tengok. Pergi ketuk lah, pergi goncang tengok. Luruh tak buah kelapa yang hitam ni, yang ada koko ni? Tak luruh. Tak luruh. Tapi orang yang soleh ini, orang yang solehah ini, dia buat ibadat ni, dia tawakal pada Allah Ta'ala. Dia tak pernah menyangka buruk pada Allah Ta'ala. Dia serah apa Allah Ta'ala begini adalah yang terbaik untuk dia. Tengok, kita ni bila kita berniaga ni, kita berserah pada Allah Ta'ala, kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh macam tu kita buat, kita tak pernah ingkar. Allah Ta'ala larang benda jenis, kita pun tak buat benda tu. Dia ketuk saja buah pohon tamar tadi ni, maka luruh buah tamar. Pasal apa? Dia yakin. Yakin. Jadi bila kita buat macam ni, kita jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan kita yakin bahawa Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki yang tak disangka-sangka. Itu kita kata, kita tidak tahu, mungkin bukan hari ni rezeki kita, tapi esok mungkin rezeki kita. Tapi tanggungjawab kita bila orang mai tanya, customer mai tanya, bila kita buat perniagaan, kita buat ikhlas. Kita buat dengan penuh kejujuran, dan insya-Allah Allah akan berikan Allah akan berikan rezeki, dan ada keberkatan dalam rezeki. Bila sebut keberkatan ini dikupas oleh Syekh Dr. Husin Syaitan. Dia kata keberkatan ni merupakan nimaun. Berkat ni adalah nimaun, iaitu bertambah. Semakin kita berniaga ni, walaupun nampak untung ni tak banyak, kita berniaga ni sambil-sambil kita berniaga, kita nak tolong orang. Kita berniaga ni bukan kita nak tujuan kita nak kaya saja, dah. Kita nak tolong, kita nak bantu, nak mudahkan orang. Dulu Ustaz berniaga jual tiket, bukan kita tiket berapa sangat nak untung. Untung adalah 50 genih, duk ada lebih kurang RM30. Sedangkan perniagaan satu tiket kat RM2,000, RM3,000, untung RM30. Tak fair lah kita kata. Sepatutnya mau ada untung RM300-400. Betul tak? Kita berniaga RM3-4,000, untung RM30. Allah. Kalau kata tiket tu jahanam, kan kita pun jahanam. Maksudnya kalau kita ditipu oleh pembuat tiket ni, kita pun sangkut sekali. Buat apa? Tak boleh nak bayar, tak boleh nak cover boleh. Tapi kita nak bantu, nak mudahkan para pelajar ni untuk nak balik. Nak jumpa mak pak mereka nak balik, nak raya dan sebagainya. Kita mudahkan mereka berurusan. Mereka tengah kadang-kadang mereka ni tak sempat nak tengok tiket. Ni exam. Tapi kita boleh buat, boleh bantu mereka. Kadang-kadang doa daripada mereka ni juga asbab kepada keberkatan dan rezeki kita, dan juga pentambahan dan rezeki kita. Jadi ada juga bila dia berniaga ni, nampak macam untung banyak. Dia nampak macam cerita tadi ni, nampak macam untung. Tiba-tiba Allah nak bagi dia muflis. Macam mana boleh jadi macam tu? Tiba-tiba dia jadi muflis. Satu orang ni, dia ni orang yang bagus. Tak nak cerita, bukan kita nak cerita dia berniaga benda haram dah. Tapi dia ni beli ada satu lori trailer untuk bawa kuari ni, bawa batu-batu ni. Dan dia juga seorang pengelola zakat. Dia juga pengelola zakat. Orang bagus kan, maksudnya orang bagus. Tapi satu hari dia ni digim oleh satu orang ni yang berbangsa bukan Islam lah. Suruh pergi ambil batu ni di satu kuari. Dia pun pergi ambil lah 2 biji lori. Dia ingat pasal apa, sebelum ni duduk dia dengan kawan ni, okey tak ada masalah. Tiba-tiba kawan ni suruh pergi ambil, dia pun nak masuk ambil. Waktu dia nak masuk ambil ni, dia tak tengok pasal apa, 2 biji lori dia aja. Yang lori orang lain tak ada. Dia pun tak sabar, dia sangka bagus apa semua, dia masuk. Tiba-tiba hala dia nak keluar tadi ni, SPAT, Suruhan Pengangkutan Awam Darat ni, SPAT, kemudian pula galian pun semua, galian dan mineral, Jabatan Galian dan Mineral pun semua ni duk tunggu dah. Kena tangkap. Bila kena tangkap, barang rampasan ni sudah pastilah lori dia. Lori tadi ni masih lagi dalam pembayaran, dalam proses duk tengah bayar lagi. Dah lori bukan harga dia 30-40 ribu. Harga dia mesti mahal. Trailer pula untuk
untuk nak bawa benda-benda berat ni. Lepas macam tu, bila dia kena tangkap, sekali dengan lesen dia kena sita, dia punya 2 lori dia pun kena sita. Asalnya orang rumah dia kerja bank, berhenti kerja bank, kerja dengan dia, dua-dua orang sangkut. Pasal apa? Lori kedua tu nama isteri dia. So dia pula gerentor. So dua orang kena sangkut. Muflis. Daripada Pahang ni, dia pergi mana? Dia lari pergi ke KL. Dalam keadaan tak ada lesen ni, kemudian hari ni dia berniaga Morocco. Dia Morocco. Dia kata, Ustaz, kalau kata lesen ni dapat satu Malaysia, saya akan hantar Morocco saya. Dia bangkit balik daripada kesusahan dia ni. Tapi nak bagi tahu, dia tak sangka dia boleh jadi muflis. Dan buruan pula. Sebab apa? Dia masih lagi ada dalam kes tu dengan pihak sepak dan sebagainya. Bila kita kata benda tak disangka-sangka, boleh berlaku. Tapi dengan kita buat dengan benda yang jujur. Itu sebab bila kita nak berniaga ni, kita kena check dulu. Kalau kita buat benda yang jujur, insya-Allah apa benda pun sedikit tapi tak beruntung. Tapi kalau kita ada benda yang macam tadi lah, dia tak tahu kata kuari tadi adalah kuari yang haram. Tu sebab kita kena tabayun, kita kena tengok dulu supaya apa? Biar perniagaan kita ni selamat. Baik. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah taala, kita ada sikit masa lagi ya. Kemudiannya pula bab ukhrawi, kita perbanyakkanlah sedekah, terutama ibu bapa kita. Bila kita dapat tadi ni adik-beradik kita bantu mereka. Sedekah ni bukan benda kita kata benda ibadat, dan insya-Allah Allah akan lipat gandakan. Yakinlah. Kalau kita keluar ni, Allah akan bagi. Allah akan bagi segala yang kita berikan kepada manusia. Yang pasti bila kita sebut tadi ni, kita ada juga hubungan dengan Allah Ta'ala, iaitu sedekah yang wajib. Kita sedekah tadi sedekah sunat. Dari sedekah sunat ni kita bagi pada jiran tetangga, kepada saudara mara, kepada ibu bapa kita. Dan kemudian Ustaz teringat satu orang yang usahawan yang berjaya. Waktu program Al-Quran bersama dengan syarikat apa? Ustazah Wan ni, Dr. Wan ni. Allah dengan syarikat bas ni apa? Syarikat apa? Siapa boleh bantu syarikat bas apa? Ustaz tak teringat dah, bas yang popular ni di Terengganu ni. Sunny Express. Terima kasih Dr. Farah. Dr. Farah dia ingat. Terima kasih Dr. Farah. Dr. Sunny ni Sunny ni. Sunny Express ni nama dia. Nama orang apa? Nama kawan ni. Satu orang buh nama. Bila dia buh nama dalam syarikat, dia maksud dia confident dia tinggi. Saya pun tak berani nak buh nama Anas Driver. Kita tak confident. Tapi ada orang yang confident. Dia buh nama Sunny Express tu maksud dia confident. Dia boleh apa? Dia boleh branding nama dia sendiri. Dia orang yang hebat. Kalau kita boleh branding nama dia sendiri, maksud dia orang hebat. Macam kata apa? Nazar. Ini orang yang hebat. Dia yakin. Nak jadi seorang usahawan, dia kena yakin. Lalu tanya dia, macam mana boleh berjaya macam ni? Dia akan setiap kali dia jumpa mak dia suruh mak dia doa dia jadi jutawan. Dia suruh mak dia ni doa dia jadi jutawan. Kita ada minta doa mak jadi jutawan. Kita hang ni gila ke apa? Dan maksudnya kita kata ada orang, kita pun tak pernah terfikir nak suruh mak kita doa jadi jutawan, tapi dia ni fikir mak nak jadi jutawan. Dia suruh mak dia doa jadi jutawan. Adik-adik cuba try tengok. Bagi tahu kat mak, telefon WhatsApp kat mak kalau ada di sini, kalau duduk di rumah, mak doa Ustaz kat chat ni. Bagi apa? Bagi jadi jutawan. Takkan nak berniaga jual dropship jadi jutawan. Mana nak tahu mak? Kok kata rezeki tak disangka-sangka ni, dia mai. Orang suruh jadi partner ke apa ke, tiba-tiba jadi jutawan. Mana nak tahu rezeki ni? Macam tu kita bantu mak kita akan doa pada kita. Mak takkan doa, ya Allah berkatlah rezeki anak aku ni. Bila berkat ni syarikat kita establish, dia takkan down, dia takkan kata apa bankrupt. Siasa ada orang kata pelanggan yang akan cari kita. Kita pun sentiasa fokus dalam perniagaan kita. Jadi itu rezeki. Itu kita kata apa? Sedekah yang sunnah. Ada pun nafkah itu juga wajib. Tapi ada satu sedekah yang kita sebut sebagai zakat.
Bila kita dah berjaya, kita jangan lupa sedang dalam keuntungan kita ni, dalam harta kita ni ada 2.5% untuk golongan yang memerlukan. Ini yang Allah Ta'ala ajar dalam kehidupan manusia. Apa yang kita peroleh sebenarnya kita kena berkongsi dengan manusia. Jadi insya-Allah mungkin kita tak sentuh lagi. Kita kata saya berniaga beruntung RM30 ni takkan nak kena zakat. Dah, zakat ni dia ada apa? Dia ada qadar, dia ada punya kita sebut qadar yang perlu dikeluarkan satu. Kemudian dia punya haul ni tempoh dia. Dia punya kita kata apa? Berapa perlu yang dikeluarkan, berapa bila sampai ke kadar tersebut maka barulah dikeluarkan, iaitu 85 gram emas. Tapi kalau kita berniaga kecil-kecilan, kita sudah ada sifat untuk nak bersedekah, tapi bila kita sudah ada keuntungan yang besar sampai kepada cukup 85 gram emas, kita pun nak keluarkan tanggungjawab kita, dan insya-Allah keberkatan tu akan ada dalam perniagaan kita. Yakin dan pastilah setiap apa yang kita buat ni kita berserah dan Allah Ta'ala akan bersama orang yang bertawakal, insya-Allah. Baik, sebelum kita nak tutup, kalau ada perkongsian, ada persoalan, apa semua kita boleh kongsikan sebab masa pun tak lama, kurang 2-3 minit. Lepas tu kita akan serah kepada Puan Pengurusi kita, Dr. Farah. Ada persoalan daripada para peserta kita ataupun fasilitator maupun AJK? Soal? Faham-faham belaka agaknya bakal entrepreneur kita ataupun dah memang already entrepreneur. Ada soalan? Jadi kalau tak ada apa-apa, tak ada. Okay, jadi entrepreneur kita, Ustaz nak pesan satu lah. Jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, dan kemudian usaha dunia ni. Usaha dunia ni maksudnya apa? Daftarlah syarikat. InsyaAllah daftar syarikat ni tak rugi. Baru ni kerajaan pun dah bagi 3,000 pada syarikat yang ada. Jadi kalau kita daftar itu, kita dah dapat dah 3,000. Kurang-kurang duit tadi ni kita boleh kembangkan perniagaan kita. Jadi daftar syarikat ni mungkin syarikat tersebut kita boleh guna untuk apa? Boleh guna untuk kita nak buat pembiayaan kenderaan dan sebagainya. Kalau kita nak buat untuk pembelian rumah, dia kena urus dengan kita kena declare income tax, baru kita boleh guna SSM kita untuk beli rumah dengan kita beli rumah dengan menggunakan SSM kita, maksudnya kita sebagai owner tu. Kalau tidak, kita tak boleh nak buat macam tu. Sebab kita nak kerja sendiri ni, kita terpaksa kena kukuhkan kita punya SSM kita. Dan kemudian pastikan kita punya statement bank kita, keluar masuk dan sebagainya. Kalau kita parti seorang usahawan ni, kalau kita parti, kita akan pergi ke bank, kita akan nampak setiap petang mesti ramai orang akan buat deposit duit. Terutama bukan bangsa kita lah. Setiap petang mesti ramai yang beratur untuk deposit duit. Kenapa? Mereka cantikkan statement bank mereka. Bila mereka buat pembiayaan daripada bank ataupun pinjaman daripada bank, bank akan mudah untuk lulus mereka. Ini kunci dah. Sebab kita buat kerja macam ni, kita kena buat betul-betul. Alang-alang seluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Jangan buat sambil lewa dan akhirnya kita akan rasa mak ni tak boleh, aku pun tak boleh. Sedangkan perniagaan ni satu sunnah, dan perniagaan ni merupakan rezeki yang diberkati. Wallahualam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Anas. Betul sekali ya. Serving kita, in order untuk kita dapat keuntungan daripada perniagaan kita, kita kena berikan servis yang terbaik ya. Bezanya Muslim entrepreneur dengan non-Muslim entrepreneur adalah dari akhlak dan penterjemahan dirinya. Saya ambil contoh satu sebelum tutup, seperti mana kejatuhan Uber ya, Grab car dengan Uber ya. Uber sebelum tu Uber, tapi Uber jatuh pada 2012-13, kena balik tengok balik semula. Jatuhnya adalah kerana kebobrokan sistem human resource mereka. Ada masalah dari sudut discrimination, banyak-banyaklah berkaitan dengan human resource service yang mereka berikan. Oleh itu, berbalik pada Robert Kiyosaki tadi mengatakan, serving more people. In order to serve more people, kita kena jaga ethics kita kena jaga human resource kita punya sistem, kita kena layan customer, gain knowledge ya, dari sudut marketing ke dan macam-macam lagi, semua tu kena ada. And then when kita serve more people, and insyaAllah money akan comes in.
InsyaAllah. Dan saya percaya adik-adik kita yang Muslim yang hebat-hebat ni pasti akan menjadi entrepreneur yang lebih baik. Apa yang paling penting, semua kejayaan bermula dengan percubaan. Anda tak cuba, anda tak akan berjaya. Tapi in order dalam proses cuba, kita akan jatuh, kita akan bangun dan repeat. Okay? Semoga berjaya semuanya. Jangan lupa untuk isi kehadiran dan hadir untuk webinar Asiri yang seterusnya. Gain knowledge lagi macam mana kita nak brand kita punya perniagaan, kita nak belajar account dan sebagainya. Saya pun teruja untuk belajar. And insyaAllah kita tangguh siri kita ini dan kita akan sambung semula lah lepas-lepas ni dengan sesi yang seterusnya. Baiklah, saya tutup dengan tasbih kafarah satu surah wal as. Subhanakallah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar ditangguhkan. Terima kasih. Bolehlah rehat-rehat sekejap, pergi toilet ke, kita sambung pukul 11. Jangan lupa isi kehadiran. Terima kasih Dr. Farah. Terima kasih Terima Dr. kasih Dr. Anas. Terima kasih Dr. Farah. Jangan lupa pukul 11.